Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Tepat jam 8 malam bersama saya Ramzan Muhammad Saufi dan bersiaran dengan saya malam ini. Saya Azwaliza Azman, teruskan sejam dalam Buletin Utama. Garis panduan pengurusan sekolah pasca PKP dimuktamadkan. Jangkitan COVID-19 dalam komuniti makin berkurangan. Kerajaan pertimbang kenakan larangan bawa anak ke premis tumpuan awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Garis panduan pengurusan sekolah pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP sudah muktamad dan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin berkata pihaknya bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara telah melengkapkan panduan itu untuk digunakan apabila sesi persekolahan bermula. Daripada sampai sekolah nak kena buat apa? Kemudian masuk kelas buat apa yang perlu dilaksanakan. Laluan ke kelas macam mana? Laluan masuk ke sini, laluan keluar ke sini. Ke kantin siapa yang pergi dahulu? Berapa ramai pelajar akan berada di kantin dan sebagainya. Boleh tak makan di kantin? Nak makan kat mana? Cara makanan di kantin disediakan bagaimana? Itu semua detail-detail yang kita perincikan dan akan dikeluarkan insya-Allah dalam masa terdekat. Beliau berkata garis panduan itu akan dikeluarkan lebih awal bagi membolehkan pihak sekolah, guru dan pelajar dapat membuat persediaan secukupnya. Jelasnya norma baru yang akan dilaksanakan itu tidak akan menjadi beban untuk guru dan sekolah kerana kemasukan pelajar selepas PKP kelak hanya melibatkan jumlah pelajar yang minimum. Mengenai tarikh pembukaan semula sekolah, beliau berkata kementeriannya akan berpandukan kepada arahan dan kebenaran KKM dan MKN. Bagaimanapun, notis pembukaan sekolah akan diberikan 2 minggu lebih awal dengan pelajar tingkatan 5 dan 6 atas akan diutamakan. Dr. Muhammad Razi ditemui selepas rakaman program Soal Rakyat di Seri Pentas TV3 petang tadi. Kerajaan akan mempertimbangkan untuk mengenakan larangan membawa anak ke pasar raya atau premis perniagaan sewaktu penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, hakikatnya beliau amat mengharapkan ibu bapa mengamalkan kawalan kendiri dengan memastikan mereka tidak terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Keselamatan anak kita adalah tanggungjawab kita. Kita kena tanya diri kita, adakah anak kita akan selamat jika berada di dalam kumpulan manusia yang ramai, di dalam kawasan tertutup seperti di dalam pasar raya dan sebagainya. Beliau mengulas isu ibu bapa yang membawa anak ke pasar raya atau pusat membeli belah untuk membeli barangan keperluan harian. Tambahnya, walaupun kerajaan memberikan sedikit kelonggaran ketika PKPB, ibu bapa tidak menyalahgunakan kebebasan itu sehingga membahayakan nyawa keluarga. Membawa anak kecil ke pasar raya tidak termaktub dalam senarai perkara yang dilarang berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Namun kerajaan mempunyai kuasa untuk mengubahnya sekiranya perkara itu semakin berterusan dan boleh mengancam keselamatan kanak-kanak.
Sementara itu, kadar pematuhan orang ramai terhadap PKPB yang kini masuk hari ke-8 pelaksanaannya mencecah 95%. Datuk Seri Ismail Sabri berkata tahap pematuhan itu dianggap agak tinggi memandangkan pada waktu ini masih di peringkat menasihati dan tiada peraturan ketat seperti yang pernah dikuatkuasakan ketika PKP fasa 1 hingga 3. Orang ramai mulai sedar tentang peranan masing-masing untuk menjaga kepentingan diri masing-masing. Saya percaya kawalan kendiri telah pun mula dilaksanakan oleh rakyat kita. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat kerana mampu untuk mendisiplinkan diri bagi menjaga keselamatan diri. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pasukan petugas khas operasi pematuhan yang diketuai Polis Diraja Malaysia telah membuat 54,739 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara semalam. Sebanyak 4,792 pasaraya, 3,684 restoran, 8,308 kilang dan 2,424 bank juga diperiksa. Pemeriksaan juga dibuat di terminal pengangkutan darat, air dan udara. Selain itu, pasukan berkenaan juga memeriksa puluhan ribu kenderaan persendirian dan awam di samping tempat ibadah dan riadah. Operasi terbabit melibatkan 17,507 anggota, termasuk anggota Jabatan Pengangkutan Jalan dan Kementerian Perdagangan Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. 32.6 juta pelitup muka yang diperuntukkan oleh kerajaan sudah diagihkan sepenuhnya kepada 8.16 juta isi rumah di seluruh negara. Datuk Seri Ismail Sabri berkata proses penyerahan dan pengagihan dilakukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah melalui 162 pejabat daerah. Jadi dari segi pengedarannya, daripada pusat telah pun sampai ke negeri, telah pun sampai ke daerah-daerah yang mana tanggungjawab pengedaran itu terletak kepada daerah-daerah. Dan saya difahamkan beberapa negeri sudah hampir 100% diedarkan, cuma mungkin di negeri seperti Sarawak, Sabah mungkin mengambil masa yang agak lama daripada daerah untuk diagihkan sehingga ke setiap rumah di daerah masing-masing. Sebelum ini, kerajaan memutuskan untuk mengagihkan pelitup muka secara percuma bagi membantu setiap individu meningkatkan penjagaan aspek kesihatan dalam membendung penularan COVID-19. Setiap isi rumah diperuntukkan 4 pelitup muka yang sebahagiannya bukan sahaja hasil sumbangan pihak berkepentingan tetapi dibeli kerajaan untuk kebajikan rakyat. Kerajaan hari ini meluluskan bantuan khas Aidilfitri RM500 kepada semua kaki tangan awam grade 56 ke bawah, manakala pesara pula akan menerima RM250. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, bayaran bantuan khas itu akan dibuat kepada semua yang layak menerimanya pada 20 Mei ini. Beliau berkata bayaran itu membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan dalam kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan pelaksana. Pemohon yang merayu bantuan Prihatin Nasional BPN perlu mengemukakan maklumat yang tepat bagi memastikan permohonan mereka diproses. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri, Datuk Seri Sabin Samitah berkata, ada antara permohonan tidak dapat diproses kerana pemohon mempunyai syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Untuk memastikan maklumat yang dikemukakan oleh pemohon kepada lembaga hasil adalah tepat dan juga supaya tidak berlaku penipuan di mana pada masa sekarang terdapat juga pemohon-pemohon yang mengemukakan untuk mendapat bantuan Prihatin Nasional ini yang mengemukakan maklumat yang tidak tepat. Jadi untuk memastikan bantuan ini dapat disalurkan kepada mereka yang sewajarnya ataupun telah ditetapkan oleh kerajaan, maka lembaga hasil perlu membuat semakan dengan agensi-agensi
yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Katanya pemohon boleh merayu sehingga 31 Mei ini. Bagi individu yang hilang pekerjaan bermula tahun ini, mereka boleh merayu dengan mengemukakan dokumen sokongan dengan jumlah pendapatan terkini. Rayuan akan diberi pertimbangan yang sewajarnya bagi memastikan mereka yang menempati syarat BPN akan menerima bantuan. Virus COVID-19 masih wujud dalam komuniti di negara ini, namun ia didapati semakin berkurangan. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia susulan penurunan kes membabitkan penyakit seperti influenza ILI dan jangkitan pernafasan akut teruk SARI kepada 3 kes saja dalam tempoh 2 minggu. Kes surveillance kita, AILI dan SARI semakin berkurangan. Jadi kalau yang itu menunjukkan dalam komuniti, virus dalam komuniti semakin berkurangan. Tetapi masih ada dalam komuniti. Jadi kalau dibandingkan dengan awal bulan April, kes-kes SARI dan AILI semakin meningkat semasa itu. Jadi kalau kawalan kita baik, kita boleh memutuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam masyarakat, contohnya duduk di rumah. Hari ini masih kita, Kementerian Kesihatan menyarankan semua untuk duduk di rumah kalau tiada urusan di luar. Katanya setakat ini sejumlah 207 kes sporadik atau punca jangkitan tidak ketara direkodkan di negara ini. Kuku Healthy Home merangkumi peralatan rumah, kecantikan dan servis pembasmian kuman serta virus. Sama-sama kita mendukung gaya hidup sihat. Dalam pada itu, 70 kes baru COVID-19 dilaporkan dengan 1 kematian dicatat hari ini. Daripada kes baru yang dilaporkan hari ini, 31 daripada kes berkenaan terdiri daripada warga asing. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 sebanyak 6,726 kes, manakala jumlah kes aktif keboleh jangkitan pula 1,504 kes. Terdapat 70 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 13 kes import dan 57 kes adalah penularan tempatan. Katanya kes kematian ke-109 merupakan lelaki warga tempatan berusia 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan penyakit bara hati. Mangsa meninggal dunia jam 5.15 pagi semalam. 20 kes positif pula dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sementara 88 kes yang telah pulih dan dibenarkan keluar dari hospital hari ini. Ini menjadikan jumlah kes yang telah pulih 5,113 kes atau 76% daripada jumlah keseluruhan kes. Sementara itu, ketika mengulas isu mengenai penggunaan rapid test kit RTK antibody di klinik swasta bagi saringan pekerja untuk kembali bertugas, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan ujian RTK antibody yang menggunakan sampel darah dari hujung jari tidak boleh digunakan untuk ujian pengesahan COVID-19. Ini kerana kehadiran antibody tidak dapat mengesahkan jangkitan semasa. Keputusan antibody negatif juga tidak menjamin individu terbabit tidak dijangkiti COVID-19. Bagaimanapun, ujian RTK antibody boleh digunakan bagi tujuan pelaksanaan kajian prevalen jangkitan COVID-19 di dalam masyarakat atau dalam kalangan kumpulan sasar. Buat masa ini tiada bukti kukuh dari kajian saintifik yang menunjukkan bahawa orang yang telah pulih daripada COVID-19 dan mempunyai antibody adalah terlindung daripada jangkitan kedua COVID-19. Tegasnya, Kementerian Kesihatan menggunakan ujian Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction RT-PCR atau ujian RTK antigen untuk mengesan virus COVID-19. Ujian itu memerlukan pengambilan swab oleh anggota yang terlatih dengan menggunakan alat pelindung diri PPE serta kelengkapan makmal untuk memproses sampel yang telah diambil.
macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Vivo. Ibarat yang buta hilang tongkat. Itu gambaran nasib golongan kurang berkemampuan yang terus melarat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untung ada tangan yang menghulur sumbangan, tidaklah mereka kebuluran. Ikuti laporan Julana Syarin yang menyelami penderitaan mereka. Oh, Cik Piyu, lagu mana? Nampak letih lorak ni? Ada beras je. Kata beras pun tak apalah, bagi nasi je. Aku mikir kak, kalau YB berlaku selok kat YB je. Hei, kau ni malah nak undi malu YB. Undi orang lain lah. NGO kan ada penyambung dari tangan pemberi kepada tangan penerima. Individu ini tidak menyangka hantaran Facebooknya tular. Beribu WhatsApp diterima memohon bantuan segera. Banyak hari makan bubur dan garam sahaja. 2 hari tidur pun susah, perut kosong. Anak-anak saya dah menahan lapar semuanya. Baki akaun bank saya cuma RM3 sahaja yang tinggal. Di rumah tak ada beras yang nak dimakan. 3 hari kami cuma kenyangkan dengan minum air kosong. Namun, rezeki tidak pernah salah alamat. Sukarelawan ini turun naik ketuk rumah mereka yang mengharap. Apabila kita dengar benda tu, mampu ke kita nak suap makanan? Kita ada 3 jenis lauk kat rumah. Kita nak suap makanan tak tahu nak pilih lauk yang mana. Sedangkan yang kita pergi hantar bantuan yang di luar sana, 1 lauk pun tak ada. Tadi kita jumpakan dia setakat goreng nasi kosong. Goreng nasi kosong tanpa ada apa-apa. Yang jauh akan dikirim wang. Namun tidak kurang juga yang mengambil kesempatan. Katanya anak sakit, rupanya berhutang dengan Ahlong. 1 unit PPR 700 kaki persegi ini didiami 11 orang, termasuk bayi umur 2 tahun. Luluh hati ini melihat ibunya membancuh susu pekat manis untuk si anak. Kehairanan kami melihat paip penyambung dan wayar berselirat di luar rumah terjawab. Luahnya bekalan air dan elektrik telah lama dipotong. Bayaran sewa rumah pula tertunggak lebih RM13,000. 9 beranak ini pula bergantung hidup dengan duit zakat RM650 sebulan. Awal dah ni semua ke Pak? Oh, dah berapa lama stroke tu? Dah nak masuk 2. Nak masuk 2 tahun. Sebelum ni kerja? Sebelum ni kerja driver lori. Dah tu ni dah tak kerja ni? Dah tak kerja dah. Mana dapat duit belanja semua? Harapkan bantuan lah. Realitinya masih ramai lagi di luar sana yang terpaksa mengikat perut, mencatu makanan bagi memastikan bekalan di rumah mencukupi. 100,000 permohonan diterima di bawah projek Zero Hunger, anjuran Yayasan Brainy Punch dengan kerjasama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Kalau kita jaga kita tu sekadar hashtag saja, tidak disusulkan dengan tindakan untuk kita jaga kita betul-betul dengan membantu, dengan infak dan kita berada di bulan Ramadan, maka kita gagal lah. Kita gagal sebagai masyarakat Malaysia untuk jaga komuniti kita masing-masing. 10,000 keperluan asas bernilai RM60 telah diedarkan ke seluruh Semenanjung dengan bantuan 200 sukarelawan. RM5 juta lagi diperlukan untuk misi kemanusiaan ini. Buat masa ni alhamdulillah lah kan, adalah yang orang bagi-bagi bantuan ni kan, dari NGO lain-lain tu dapatlah kita tampung kan. Saya
Bila cuci buah pinggang tu kita dah letih kan. Kerja atau duit dah, tak ada kita tak ada duit dah. Macam lah. Sekarang tak ada kerja lah. Yalah. Saya satu orang kerja saja. Jadi macam mana makan? Makan rumah loh, sikit-sikit loh. Menyedihkan mereka yang tidak mendaftar turut merayu diberikan bantuan. Tak cukup, butiran mereka diambil untuk dibantu kemudian. Yakinlah di akhir taufan ini pasti muncul pelangi indah. Ketika ini, ramai yang berlumba-lumba untuk meneruskan kehidupan. Tapi bagi mereka cukup dengan bertahan hidup. Bertahan hidup bermakna hari ini memikirkan nak makan apa. Apa bezanya mati kerana COVID dengan mati kebuluran di rumah? Juliana Syarin, TV3. Penularan COVID-19 nyata memberi impak besar kepada rakyat dalam segenap segi, terutamanya ekonomi. Kesan itu pastinya berganda buat golongan gelandangan yang sebelum ini kebanyakannya sekadar cukup makan, terkapai-kapai mahu meneruskan kelangsungan hidup. Justru berbagai inisiatif pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan wabak itu perlu dirangka awal dalam usaha membantu golongan itu secara menyeluruh dan berkesan. Wartawan Ridwan Hussein ada laporannya. Atas kesedaran itu, program penempatan pekerjaan diusahakan Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja JTK Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan pelbagai agensi lain. Dilaksanakan di Pusat Sementara Gelandangan PSG, temuduga kerja untuk golongan ini giat dilaksanakan sejak Mac lalu. Gaji serendah RM1,200 sebulan bersama allowance ditawarkan untuk jawatan di pelbagai sektor antaranya perkilangan, ladang penterakan dan pasaraya. Mereka turut berpeluang bertugas sebagai pekerja am Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan gaji harian. Tidak hanya kerja, kemudahan tempat tinggal juga disediakan majikan. Syarat kelayakan yang diletakkan 25 syarikat terlibat tidak setinggi langit. Cukup sekadar lepasan sekolah menengah, sihat tubuh badan dan yang paling penting, mahu bekerja. So, kita tak ada memilih sangat. So yang penting sihat tubuh badan dan sanggup bekerja lebih masa, itu kita sudah cukuplah untuk kita. Sungguh pun begitu, ada juga cerita kurang enak yang singgah di telinga. Banyak macam tak mau kerja. Panggil dia naik interview pun tak mau tidur saja. Jadi susahlah. Ada betul-betul kerja tapi dia umur sudah besar. Jadi macam 60 lah itu. Tak kuasa sebab kita kira ladang sana mau kasih ayam makan kah. Itu prosesnya kilang mangkat sikit berat barang tak boleh angkat macam mana. Jelas dakwaan itu ada benarnya apabila ada yang hanya sekadar endah tak endah. Tak kurang juga yang rela lena diulik mimpi daripada bersusah-susah beratur meminta kerja. Ya betul, tidak semuanya begitu. Mungkin juga ada syarat-syarat yang menyebabkan mereka tidak layak memohon sesuatu jawatan atau tahap kesihatan yang tidak mengizinkan. Apapun, bagi yang berjaya, rasa syukur dipanjatkan. Amat bersyukur dapat kerja yang baru kan, di tempat yang baru. InsyaAllah akan lagi komitmen yang terbaik lah. Kita pun sangat-sangat memerlukan kerja. Memang kita bersyukur kerana bila orang agensi ini datang menolong. Bagi yang masih liat mahu terus menagih simpati orang, ini nasihat dititipkan buat mereka. Si hidup melarat macam tu, lebih baik kita kerjalah daripada hidup daripada NGO yang bagi makan tapi kami tak bekerja. Bagi yang gelandangan ni lah, bekerjalah bilang orang, supaya bilang orang kita kehidupan kita bebas, kita taklah bilang orang menempat. Jadi ada peluang kerja ni, cubalah bilang orang, kalau nak senang kita bekerjalah. Dan tawaran kerja itu ada di tapak tangan mereka. Dan majikan-majikan semua telah dibawa ke depan mata mereka. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk mereka mendapatkan rezeki secara halal dan tempat penginapan secara kekal.
Di sebalik dugaan dan cabaran menempuh fasa PKP ini, nyata ada hikmah yang tersembunyi. Dengan lebih 1,800 peluang pekerjaan dari pelbagai sektor telah tersedia. Peluang keemasan ini seharusnya dimanfaatkan oleh golongan gelandangan yang terlibat untuk setidak-tidaknya memperbaiki taraf kehidupan masing-masing sesuai bak kata pepatah, hendak beribu daya, tak hendak pasti berjuta dalihnya. Wildan Husin, TV3. Pasukan Keselamatan memberikan tumpuan secara berperingkat bagi melakukan ujian saringan kepada 2,600 penduduk di lokasi ke-8 Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Jalan Othman, Petaling Jaya. Walaupun membabitkan kawasan seluas 34 hektar, pihak berkuasa merumuskan kawalan lebih mudah berikutan majoriti warga tempatan mendiami kawasan berkenaan. Wartawan Salina Zakaria meninjau PKPD berkenaan siang tadi. Jam 8.30 pagi, petugas barisan hadapan ini bersiap sedia memasuki kawasan Jalan Othman. Hari kedua bertugas, tumpuan di beberapa kediaman yang membabitkan warga asing. Untuk rekod kawasan seluas 34 hektar ini terbahagi kepada 3 zon, iaitu A, B dan C. Terdapat 439 kediaman dengan 2,600 penduduk berserta warga asing. Seramai 160 petugas keselamatan daripada pelbagai bidang ditugaskan secara bergilir-gilir memantau kawasan ini. Turut berada di lokasi pagi tadi Panglima Angkatan Tentera ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Kawasan Masjid India ni di sini lebih mudah, ya. Sebab apa? Kita tahu satu disebabkan penduduk yang di sini ramainya penduduk tempatan, kan, yang warga asing dia tak berapa ramai, ya. Pematuhan akan arahan yang diberi oleh pihak-pihak berkuasa sini amat mendapat kerjasama yang tinggi. Sementara itu, walaupun bekalan makanan mencukupi, ada penduduk memaklumkan mereka agak tidak bersedia. Yang kita risaukan macam saya nak beli barang macam pampers suami. Lepas tu nak beli susu anak. Berbeza dengan 7 lagi kawasan PKPD, PKPD yang ke-8 ini memfokuskan lebih ramai warga asing yang tinggal di kawasan rumah-rumah teres yang turut dihuni ataupun tinggal berdekatan dengan warga tempatan. Justru lokasi ini walaupun pada kawasannya boleh dikatakan luas kerana melibatkan 3 zon, pihak berkuasa perlu melakukan saringan setiap hari bagi mengesan lebih daripada 700 warga asing yang tinggal di kawasan ini dan juga mereka bekerja di kawasan pasar ini. Perkara itu dimaklumkan Pegawai Daerah Petaling Johari Anwar. Beliau menjelaskan tujuan utama PKPD bagi membolehkan saringan terhadap warga asing di kawasan terbabit. Jumlah 509 orang lah daripada ketiga-tiga zon ni lah. Kalau kita ikut pecahan mengikut zon, untuk zon A kita telah capai sebanyak sebenarnya 23% lah. Bagi saringan harian, majoriti penduduk perlu hadir melakukan pemeriksaan di sekolah. Namun bagi mereka yang tidak berkemampuan, ujian saringan turut dilakukan dari rumah ke rumah. Laporan Salina Zakaria, TV3. Sidang DUN Melaka hari ini menyaksikan pelantikan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sebagai Speaker DUN Melaka ke-14 yang baru berkuat kuasa hari ini. Ia susulan Speaker sebelum ini Datuk Omar Jaafar bersama 11 ADUN Pakatan Harapan PH meninggalkan Dewan selepas ditangguh pagi tadi. Persidangan melantik Speaker baru berlangsung dengan kehadiran 16 daripada 28 ADUN. Persidangan pertama penggal ketiga DUN ke-14 itu bersambung semula dengan dipengerusikan sementara oleh ADUN RIM Datuk Ghazali Mohamad. Apabila Speaker Dewan menangguhkan mesyuarat, kita membuat pelbagai rujukan. Tapi mengikut berdasarkan pada perkara 17/5 dan A, apabila nak menangguhkan Dewan mesti ada usul, ya, mesti ada usul. Tetapi ianya tidak ada usul dalam untuk menangguhkan Dewan. Kerana apabila berlaku parlimen kerajaan, pada dasarnya mestilah pasti akan ada pertukaran speaker. Selain itu, Datuk Ghazali turut dilantik timbalan speaker baru menggantikan Datuk Wong Fok Pin
dan Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad dilantik sebagai anggota Dewan Negara. Datuk Sulaiman ditemui media selepas menghadiri sidang DUN berkenaan di Seri Negeri. Bagaimanapun, lantikan baru siang tadi menyaksikan semua adun pembangkang tidak hadir melakukan undian. Terdahulu, sidang Dewan Undangan Negeri DUN Melaka yang berlangsung pagi tadi kecoh berikutan cadangan pertukaran speaker oleh pihak kerajaan. Insiden tercetus selepas Datuk Seri Idris Harun yang juga adun Sungai Udang mendakwa speaker DUN Datuk Umar Jaafar tidak layak dikerusinya kerana tiada sokongan majoriti ahli Dewan. Susulan itu, beberapa wakil pembangkang bangun dan membidas kenyataan Datuk Seri Idris. Selain ada di antara mereka yang mendesak supaya bekas Ketua Menteri Melaka itu dihalau keluar kerana menghina Dewan. Kekecohan hampir setengah jam itu menyebabkan Datuk Umar membuat keputusan menangguhkan persidangan jam 9.52 pagi tadi. Pihak media juga tidak dibenarkan untuk membuat sebarang liputan di dalam Dewan ketika sesi sidang DUN berlangsung. Vivo. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul. Vivo V19. Vivo. Proses penghantaran pulang pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang terkandas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih dilaksanakan secara berperingkat. Sebelum ini, ada yang memberi laluan kepada pelajar untuk pulang ke negeri di Semenanjung dahulu dan kemudiannya membabitkan penghantaran pelajar ke Sabah dan Sarawak. Ikuti laporan ahli Topan Rajali. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara antaranya melaksanakan beberapa fasa penghantaran pulang pelajarnya yang terkandas. Ia bermula sejak 30 April lalu membabitkan 62 pelajar dan yang terbaru pagi tadi membabitkan 19 pelajar dari Sabah. Proses penghantaran pelajar dilakukan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis. Setelah terkandas di pusat pengajian sejak 18 Mac lalu akibat PKP, rata-rata pelajar ini nyata teruja untuk pulang ke kampung. Perasaan saya pertama-tama sangat gembira, tidak terkata. Sangat gembira sebab dapat berjumpa dan berkumpul dengan keluarga dan sangat bersyukur. Saya ingin berterima kasih kepada pihak kerajaan Malaysia, pihak Kementerian Seni Budaya Warisan, kepada staf-staf Aswara. Pun begitu, sesi pembelajaran bagi pelajar ini masih diteruskan menerusi kaedah dalam talian. Proses pembelajaran tu dia berjalan seperti biasa. Kita sekarang ni belajar by online lah. Semua kerja, assignment semua pass by online. So kadang-kadang ada video call melalui aplikasi Skype, kadang WhatsApp untuk group lah. Peluang ni sangat-sangat kita orang hargai lah sebab kita tahu sekarang ni musim PKP, so peluang-peluang macam ni macam terhad lah. Jelas terpancar kegembiraan di wajah mereka setelah hampir sebulan lebih terkandas di kampus kediaman masing-masing. Kemudian diarah dan dibenarkan untuk pulang ke Sabah, kembali ke pangkuan keluarga. Justru itu, kerajaan akan terus komited bagi memastikan pelajar yang masih lagi terkandas di IPT maupun IPTS untuk pulang ke kampung halaman masing-masing secara berperingkat. Ari Topan Rajali, TV3. Kempen Kami Bersama Anda oleh Bank Rakyat yang dilancarkan 24 April lalu dengan menawarkan kemudahan wang
kemudahan tunai diterima baik oleh orang ramai. Kempen sehingga 30 Jun 2020 itu memberi peluang kepada orang ramai menikmati pelbagai produk seperti pembiayaan peribadi, kad kredit dan kad debit, pembiayaan mikro dan juga pajak gadai. Ketika anda semua menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, Bank Rakyat ada berita baik untuk anda semua. Bank Rakyat telah melancarkan kempen Kami Bersama Anda dan sambutan yang kita terima sehingga ini sangat menggalakkan. Untuk anda yang memerlukan tunai segera, kami menawarkan pembiayaan peribadi I dengan jumlah pembiayaan sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan serendah 2.78% setahun sahaja bagi tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Dan sekiranya anda mempunyai barang kemas dan memerlukan wang tunai segera, Bank Rakyat juga menawarkan pajak gadai I Aranu dengan jumlah pembiayaan sehingga RM350,000, margin pembiayaan sehingga 80% bagi tempoh pembiayaan sehingga 18 bulan. Sekiranya anda mahu membeli barang-barang keperluan harian dan menyediakan persiapan ringkas untuk musim raya yang akan datang, gunakanlah kad kredit I atau kad debit I Bank Rakyat dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah terkumpul pulangan tunai sehingga RM30,000 melalui transaksi dalam talian. Selain itu, anda juga boleh mendapatkan pendahuluan tunai melalui kad kredit I dan kad debit I Bank Rakyat dengan potongan kadar keuntungan sebanyak 50%. Untuk usahawan, PKS, koperasi dan mikro, jangan risau, kami juga ada sesuatu untuk anda semua. Kami menawarkan pembiayaan khas sehingga RM300,000 bagi pembiayaan PKS, koperasi dan RM50,000 untuk pembiayaan mikro bagi tempoh 69 bulan dengan penangguhan bayaran pembiayaan selama 9 bulan. Di samping itu juga kami turut menawarkan pembiayaan keseluruhan berjumlah RM50 juta untuk usahawan-usahawan wanita melalui pakej BIS Ladies kami. Sekiranya anda berhasrat untuk menyalurkan duit ke ibu bapa, maklumlah dalam PKP di kampung, nak bagi duit raya, jangan risau. Kami ada duit now di Air Rakyat yang mana tuan-tuan dan perempuan berpeluang untuk memenangi hadiah terkumpul sehingga RM24,000 melalui aplikasi ini. Lazada sentiasa di sini menemani anda. Dapatkan barangan keperluan harian dan kami akan hantarkan terus kepada anda. Duduk rumah dan biarlah Lazada teman you. Vivo. Beralih ke laporan luar negara. Kementerian Pendidikan Singapura hari ini menegaskan pendaftaran pelajar bagi kemasukan sesi tahun depan ke sekolah menengah dan kolej akan dijalankan secara dalam talian mulai esok. Menurut Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung, ibu bapa dan pelajar perlu mengisi maklumat diperlukan di dalam laman sesawang yang disediakan dan sesi temuduga juga akan dilakukan menerusi telesidang. Bagaimanapun disebabkan COVID-19, pemilihan setiap pelajar akan ditentukan menerusi pencapaian semasa di sekolah dan bukannya menerusi pencapaian luar. Pelajar turut akan diminta melakukan tugasan khas menerusi telesidang berkenaan seperti persembahan muzik jika memilih khusus berkenaan dengannya. Dalam pada itu, perkembangan semasa COVID-19 di negara Republik Terbabit menyaksikan 486 kes baru direkodkan. Pertambahan angka terbabit menjadikan jumlah kes terkumpul setakat ini meningkat kepada 23,822 kes. Sementara hanya 2 daripada jumlah kes semasa itu adalah warga tempatan, manakala selebihnya pekerja asing.
China bertindak menutup pintu sempadannya dengan Korea Utara di Bandar Shulan, wilayah Jilin selepas peningkatan mendadak kes COVID-19 dilaporkan di kawasan berkenaan. Pihak berkuasa Jilin juga mengisytiharkan perintah berkurung di Shulan dengan semua aktiviti dan perkhidmatan tidak penting dilarang selain kemasukan ke kawasan kediaman dan kampung juga ditutup. Langkah berkenaan diambil kerajaan tempatan setelah tahap ancaman virus meningkat dari sederhana kepada berisiko tinggi. Pelajar sekolah juga turut diarah meneruskan pembelajaran dari rumah serta merta. Setakat semalam, 11 kes baru dicatatkan di Shulan. Pertambahan kes terbabit dipercayai bermula dari kluster seorang anggota polis yang positif wabak itu pulang ke Shulan beberapa hari lalu. Dalam pada itu, tiada sebarang kenyataan dari Pyongyang berhubung penutupan pintu sempadan berkenaan oleh China. Sejumlah 19 orang tentera Iran terbunuh selepas kapal sokongan yang terbabit dalam latihan ketenteraan terkena peluru berpandu secara tidak sengaja di Teluk Oman. Butiran kemalangan itu dikeluarkan oleh Iran dalam satu kenyataan di laman web tentera. Kenyataan itu juga menyebut kemalangan berlaku berhampiran pelabuhan Jas kira-kira 1,271 km tenggara Tehran. 15 orang turut dilapor cedera namun tiada butiran lanjut mengenainya. Kapal yang dikenal pasti sebagai Konarak itu dipercayai tidak sempat keluar dari zon tembakan berdekatan dan sangat hampir dengan sasaran. Konarak dilapor tenggelam selepas mengenai tembakan yang dilepaskan oleh kapal jamaran dengan peluru berpandu jenis C-802. Berdilan tidak sengaja itu turut membunuh komander kapal Konarak. Menurut sumber, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan kejadian itu berpunca akibat kesilapan manusia. Namun punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Semua sekolah di Korea Selatan menjalankan proses disinfeksi sebagai persiapan sebelum dibuka semula kepada pelajarnya secara berperingkat minggu ini. Negara itu mencatatkan kes tertinggi hari ini dalam jangka masa sebulan dikuatiri berpunca dari kluster baru di Seoul. Kebanyakan bandar utama termasuk Incheon dan Gyeonggi mengarahkan penutupan kelab-kelab malam kerana jangkitan disyaki boleh mengakibatkan gelombang kedua COVID-19. Taman Tema Disneyland Shanghai telah kembali dibuka kepada umum hari ini selepas ia digantung operasi selama 3 bulan berikutan pandemik COVID-19. Ia hanya menerima pengunjung yang sudah membuat tempahan tiket awal dan mengenakan kawalan ketat dengan melakukan pemeriksaan suhu badan di perkarangan pintu masuk serta dikendaki menunjukkan kod QR sebagai bukti tiada masalah kesihatan. Tiket pada hari pertama pembukaan Taman Tema itu habis dijual dalam tempoh seminit Jumaat lalu. Paris menzahirkan penghargaan buat petugas barisan hadapan dengan memaparkan imej mereka di Menara Eiffel. Gambar petugas ini yang terdiri daripada doktor, jururawat dan juruwang antaranya dipancarkan ke skrin besar di hadapan menara ikonik itu. Perancis merupakan negara ke-6 tertinggi COVID-19 dengan mencatatkan 176,970 kes positif dan 26,380 kematian. FIFA luluskan peraturan sementara 5 pemain gantian untuk satu perlawanan. Juga kes positif COVID-19 dalam kalangan pemain. Kerisauan mula tercetus sambung semula La Liga dan Liga Perdana Inggeris. Bersama saya dalam segmen sukan sebentar nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Badan Induk Bola Sepak Dunia, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA melalui Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa IFAB telah mengeluarkan peraturan sementara untuk kegunaan liga-liga yang akan dijalankan semula tidak lama lagi. Menyaksikan setiap pasukan dibenarkan membuat 5 pertukaran pemain dalam satu-satu perlawanan berbanding peraturan asal iaitu 3 dalam satu perlawanan. Dan perkara itu disambut baik Lembaga Bola Sepak Malaysia MFL yang mana ia dapat mengurangkan risiko kecederaan kepada pemain selepas Liga berehat panjang ekoran pandemik COVID-19.
Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan memaklumkan pihaknya sedia bertimbang untuk melaksanakan peraturan baru sementara itu apabila saingan Liga Malaysia dibenarkan bersambung pada bulan September nanti. Ini kerana pemain mungkin akan menghadapi masalah dari segi kecergasan kerana berehat panjang ekoran pandemik COVID-19 dan peraturan ini akan membantu mengurangkan kecederaan kepada pemain. Jadi kita di MFL memandang perkara ini satu perkara yang positif juga sebab seperti mana kita ambil cadangkan, kita mohon kepada kerajaan untuk mulakan Liga pada bulan September dan sekiranya boleh dalam bulan Ogos Liga pasukan bersekat akan mulakan latihan. Bermakna jangka masa itu kemungkinan dari segi ketegasan pemain agak kurang daripada kebiasaannya. Maka dengannya adanya undang-undang yang baru ni yang dicadangkan oleh IFAB ini, maka ia merupakan satu tindakan yang positif kepada pemain. Tambah Dato' Abdul Ghani, keputusan untuk melaksanakan peraturan baru itu bagaimanapun akan diputuskan oleh FAM nanti. Dan dimaklumkan juga FAM telah pun menerima surat daripada FIFA mengenai pemakluman peraturan baru itu hari ini. FIFA sebelum ini menghantar kertas cadangan memperkenalkan peraturan baru kepada IFAB di mana setiap pasukan dibenarkan membuat 5 pertukaran pemain dalam setiap perlawanan apabila saingan Liga Domestik kembali bersambung. IFAB selaku pengubal Undang-Undang Bola Sepak Dunia telah melulus dan menjelaskan yang perubahan sementara terhadap peraturan perlawanan ini adalah untuk menjaga kebajikan pemain. Saingan bola sepak Sepanyol La Liga yang dijangka bersambung 20 Jun depan menerima tekanan hebat apabila 5 pemain divisyen utama didapati positif COVID-19. Paling membimbangkan, pemain yang tidak dinamakan itu kesemuanya tidak menunjukkan sebarang simptom dan kini menjalani pengasingan. Mereka akan terus menjalani ujian dan hanya akan menyertai latihan apabila mereka kembali dengan 2 keputusan yang didapati negatif. La Liga memulakan ujian pemeriksaan terhadap pemain minggu lalu sebagai sebahagian daripada protokol untuk memulakan kembali latihan dan saingan bola sepak elit di Sepanyol dapat disambung kembali dalam keadaan tertutup pada Jun ini. Beberapa kelab termasuk Barcelona memulakan sesi latihan individu minggu lalu. Sepanyol antara negara terjejas teruk di Eropah dengan lebih 26,000 kematian dan hampir 230,000 kes membabitkan wabak pandemik itu setakat semalam. Pada perkembangan lain, sasaran saingan Liga Perdana Inggeris EPL untuk menyambung semula saingan Liga dalam masa terdekat turut diragui. Ini berikutan 3 pemain utama Liga itu dari pasukan Brighton dan Hove Albion sah dijangkiti COVID-19. Skuad The Seagulls mengesahkan seorang lagi pemain mereka dijangkiti virus itu hari ini. Kabar ini jelas merisaukan semua pihak ketika EPL membenarkan semua pasukan kembali menjalani latihan berpasukan minggu depan. Ketua Pegawai Eksekutif Brighton Paul Barber, meskipun pelbagai langkah sudah diambil beberapa minggu ini dan tiada pemain terbabit dengan latihan, namun terdapat pemain yang disahkan positif virus itu. Pasukan EPL kini sedang mencari jalan untuk menghabiskan baki 92 perlawanan dengan ada cadangan perlawanan berlangsung di venue neutral. Namun Barber menjelaskan nyawa pemain tetap dipertaruhkan. Brighton antara 6 pasukan yang enggan beraksi di venue berkecuali. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tetap menceriakan peminat sukan tanah air menerusi pelbagai aktiviti menarik dengan gaya tersendiri bersama keluarga di rumah. Mari kita saksikan apa pula gelagat orang ramai di media sosial yang menggunakan #StayHomeTV3. Jarang kita melihat seluruh keluarga berkongsi minat sukan yang sama seperti klip yang dikongsi pemain skuash negara Aina Amani. Ayah, abang dan adiknya mempunyai minat yang sama terhadap sukan skuash sambil menunjukkan cara memanas badan sebelum memulakan aksi sebenar. Klip seterusnya ini masih menampilkan sukan yang menggunakan kepantasan tangan, iaitu bola keranjang. Kiriman dari Nabil Rauf ini bukan sahaja menunjukkan kehebatannya membuat ankle breaker, malah jurulatih pasukan sosial Bayang Gelap ini mengajar cara untuk membuat pergerakan menarik menipu pihak lawan. Si adik comel bercekak pinggang ini adalah adik Rashika dari Pulau Langkawi. Bukan calang-calang sukan yang diminatinya, iaitu sukan tinju. Hati-hati wahai bakal suami, jangan berani tipu dia, okey? Ramai tertanya-tanya, apa aktiviti dua beranak ini pula? Kanak-kanak sekarang ramai yang tidak tahu untuk bermain permainan tradisional ini, iaitu batu seremban. Sesekali itu, halanglah anak bermain e-games dan dedahkan mereka dengan permainan zaman dulu-dulu.
Video tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Saya Hasnida Hanim Ahmad Kamil dan jika anda ada sebarang pandangan atau cadangan, sila emailkan kepada kami sukamediaprima@gmail.com. Dengan itu teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali, seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun ditemui mati di bahu jalan berdekatan sebuah pusat membeli belah di Ampang, Selangor siang tadi. Siasatan polis membawa kepada penahanan bapa tiri mangsa serta 2 wanita warga asing kira-kira setengah jam selepas penemuan mayat berkenaan. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Nur Azmi Yusof berkata, pihaknya menerima laporan mengenai penemuan mayat kanak-kanak itu kira-kira jam 9.50 pagi. Pemeriksaan polis mendapati ada kesan lebam di beberapa anggota badan mangsa. Mangsa dipercayai dibunuh di lokasi lain sebelum mayatnya dicampak di bahu jalan berkenaan. Hasil siasatan, polis menahan bapa tiri mangsa yang juga pemegang kad UNHCR dan 2 wanita warga asing di sebuah hotel berdekatan. Mangsa dipercayai dipukul dengan objek keras oleh bapa tirinya kerana dikatakan enggan untuk makan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana kesalahan membunuh. Oh my God, ada weh. Baik, buletin utama berakhir di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan, email kami ke news@tv3.com.my. Hari berganti hari, semakin banyak penghargaan yang diterima oleh pasukan Barisan Hadapan Negara. Ada sesetengah daripadanya menjadikan pemimpin Barisan Hadapan ini sebagai tokoh dan idola. Ketokohan mereka pula diabadikan dalam pelbagai karya seni. Visualnya mengakhiri buletin utama malam ini. Dan itu sama hormat. Assalamualaikum dan selamat malam. Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza. Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo